Assalamualaikum. Apa khabar semua? Cikgu harap semuanya sehat dan bersemangatlah untuk kita mengikuti PDPR BM kita untuk kali yang pertama pada tahun 2021. Saya harap sehatlah sebab sekarang ni kan kita tengah diuji dengan penyakit COVID-19 ni lah. Dan semangatlah, saya harap semuanya bersemangatlah. Saya tahu untuk tahun 2021 ni macam-macam perasaan ada. Mungkin ada yang tak sabar nak masuk sekolah, ada yang berdoa PKP tu disambung kan, dah sedap duduk rumah. Tapi tak apalah hidup ni kan sentiasa ada cabaran. Baik, untuk tahun ni saya masih lagi kekal lah sebagai cikgu BM kamu. Untuk tahun ni kita akan belajar 16 tema. Sama je sebenarnya, tema-tema tu sebenarnya sama je daripada yang kita belajar sebelum ni di tingkatan 1, di tingkatan 2. Jadi 16 tema tu sama. Kalau ingat lagi lah ada tema, contohnya macam tema yang pertama tu suluh masa depan, tema yang kedua bersih selalu, sihat sentiasa, hinggalah tema yang ke-16 mencapai impian, menuai kejayaan. Jadi dia sama je semuanya. Namun tetap ada perbezaan dia lah. Apa yang berbezanya iaitu bahan yang dipilih. Jadi pelajar boleh rujuk buku teks. Dalam buku teks tu ada. Untuk kelas online ni, PDPR ni, dia sama juga macam tahun lepas. Setiap hari saya akan hantar laporan. Saya akan hantar laporan lebih kurang antara pukul 4 hingga pukul 4.30. Walaupun saya akan hantar kehadiran, laporan semua pukul 4 hingga pukul 4.30. Tapi pelajar boleh, kalau ada masalah tak cukup device, tak cukup peranti, tunggu ibu bapa balik baru boleh guna, tak ada masalah. Sebab tu tahun ni saya fikir saya nak buat dalam bentuk video. Jadi pelajar akan mudah faham. Dan juga kalau nak tengok malamnya, esoknya, tak apa. Walaupun saya dah hantar laporan ni, tak apa. Kamu tengok, ada latihan yang saya bagi, buat, hantar. Jadi kalau dalam laporan yang saya hantar tu, walaupun kehadiran tu mungkin kurang, tapi saya akan sertakan nanti evidence semua yang kamu tetap ikuti walaupun dia agak lewat. Jadi tak adalah masalah kat situ. Ambil masa. Kelas kita pun kita hanya bertemu sekali seminggu. Jadi insya-Allah kat situ mungkin boleh diatasi walaupun lambat. Tak apa. Walaupun kamu lambat hantar, kamu lambat tengok, walaupun dah selepas saya hantar laporan, itu tak ada masalah. Okey, baik. Saya teruskan dengan PDPR kita hari ni lah. Untuk hari ni kita akan mengikuti PDPR iaitu 1.1.1, mendengar, mengenal pasti dan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam pelbagai ujaran dengan betul, tepat dan jelas. Okey. Jadi kalau kamu ada buku teks tu, buku teks digital, kalau kamu tengok buka tema yang pertama, suluh masa depan, dimulakan dengan ada lirik lagu. Boleh scan QR code kat situ dan dengar lagu tu. Lagu tu lirik sangat bagus, sangat bagus. Memang ada sebenarnya latihannya cipta lagu dan buat persembahan. Tapi sebab kita ni pun baru lepas musim hujan ni, nanti saya bimbang kalau semua hantar lagu pada saya, dengan saya pun dengan yang tak pandai nyanyi, hujan kat rumah saya ni kan. Baik, itu tak perlu. Baik, kita teruskan yang seterusnya lah. Yang tadi kita tinggalkan. Baik, kita teruskan yang seterusnya iaitu mengenai azam tahun baru. Ni kan hari ni 20 hari bulan. Dah lepas 20 hari lah. Tapi biasanya setiap tahun, setiap orang dia ada azam dia sendiri. Setiap tahun ada azam dia ni. Azam ni sebenarnya dia memang penting lah, supaya kita ada satu sasaran, supaya kita boleh bulatkan tekad kita untuk berusaha untuk memperbaiki diri. Sebab biasa azam ni orang memang buat yang baik-baik lah. Kalau
dia berniat nak jadi yang tak baik tu, kita tak boleh kata tu azam lah. Azam ni untuk kita memperbaiki diri. Jadi apa azam kamu pada tahun ni? Jadi oleh itu, saya minta untuk kelas yang pertama ni kita yang ringan-ringan je dulu latihan ni. Baik, saya minta kamu tulis sikit apa azam kamu. Contoh, saya ada sediakan contoh. Contoh macam ni. Syukur kepada Tuhan kerana pada tahun lepas saya berjaya meningkatkan pencapaian dalam bidang akademik. Oleh itu, pada tahun ini saya mahu bergiat aktif dalam bidang co-curriculum pula. Namun, pelajaran tetap menjadi keutamaan kerana saya tidak mahu yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Baik, jadi dia punya penulisan tu cantik, tidak terlalu pendek. Tidak terlalu pendek dan diakhiri dengan satu peribahasa. Jadi kamu boleh buat macam tu sebagai contoh. Jadi cikgu sertakan satu lagi contoh supaya kamu faham. Sebagai remaja, saya berazam untuk menjaga ibadah saya. Ibadah yang dimasukkan bukan sekadar bersembahyang pada awal waktu dan berpuasa. Saya akan menjadikan semua kerja sebagai ibadah. Tidur, makan, belajar, beriadah dan bersosial akan saya lakukan dengan niat yang baik kerana Tuhan yang Maha Esa. Itu contoh penulisan azam tahun baru. Jadi jangan tulis terlalu pendek, nanti azam tahun baru nak jadi baik. Tulis pendek je macam tu kan. Azam tahun baru belajar bersungguh-sungguh. Jadi tulis dengan panjang, siap ada huraian. Dan juga diakhiri dengan peribahasa yang sesuai. Tapi kalau kamu tak dapat cari peribahasa, tak apalah. Tapi digalakkan letaklah peribahasa ke, kata-kata motivasi ke. Jadi dia boleh kita gunakan dalam karangan nanti peribahasa tu. Dia jadi karangan kita lebih nampak matang, gramatis lah. Dia memang manusia ni banyak orang yang berazam setiap tahun, itu biasa. Ada juga yang senang je azam dia. Dia kata nak capai yang azam tahun lepas. Begitulah. Tapi setiap orang, banyak orang dia akan berazam. Namun ada yang tidak berjaya melakukannya. Jadi kenapa dia boleh tak berjaya tu? Cari punca. Kenapa orang tu tak berjaya? Jadi kenal pasti punca dan cadangkan langkah-langkah untuk mengatasinya. Kamu cari 3 punca. 3 punca. Kenapa ada sesetengah orang tu walaupun dia dah berazam, dia tak dapat capai apa yang dia azamkan tu. Lepas tu dah tulis 3 punca, tulis juga awak cadangkan 3 langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi berdasarkan punca-punca tu, 3 punca jadi 1 punca. Awak cari 1 punca, dah tulis 3 punca. Katakanlah nombor 1 awak tulis apa puncanya. Jadi bahagian langkah nanti, langkah tu yang nombor 1 tu ialah langkah mengatasi punca yang nombor 1. Nombor 2 pun sama. Tulis nombor 2 puncanya apa. Nanti dekat bahagian langkah mengatasi nombor 2 tu ialah langkah mengatasi punca yang nombor 2 tu. Jadi kalau tak faham apa yang saya cakap ni, boleh tanya di grup kelas kamu. Tanya. Jadi latihan yang saya sebutkan tu tadi, kamu tulis dalam kertas. Sediakan satu fail sebab kita tak tahu ni sampai bila COVID ni, sampai bila PKP ni. Kita takut dia akan sambung. Jadi bila kamu tulis dalam kertas, sediakan satu fail, masukkan dalam fail. Jadi dia sentiasa tersusun. Itu sebagai bukti kamu mengikuti PDPR. Dan juga senang untuk ulang kaji kemudian. Buku pun belum beli lagi. Jadi satu fail. Jadi yang mula-mula tadi, yang pertama saya ulang balik. Yang pertama tadi, kamu kena tulis apa azam kamu pada tahun ni berdasarkan contoh. Nanti dah habis ni, kalau tak ingat, boleh ulang balik tengok video. Atau contoh tu sebenarnya saya ambil dalam buku teks. Jadi kamu pun boleh rujuk juga dalam buku teks digital. Jadi yang pertama, tulis apa azam kamu dalam kertas. Yang kedua,
Kenal pasti 3 punca-punca kenapa azam orang yang berazam tu dia dah ada dah azam dia tapi dia tak berjaya melakukannya. Lepas tu yang ketiga, buat langkah-langkah untuk mengatasinya. Baik, jadi lepas kamu dah tulis dalam kertas, ambil gambar dan hantar kepada saya. Ambil gambar, hantar kepada saya personal. Jangan masuk dalam grup kelas kamu. Nanti dia terlalu banyak sangat maklumat, info kan. Jadi hantar personal. Hantar personal kepada saya. Guna WhatsApp saja. PM saya secara personal. Latihan ni cikgu bagi masa kamu buat sehingga hari Ahad. Jadi ada berapa hari ni? Ada hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, hantar kepada saya. Baik, untuk hari ni itu sahaja. Ni hari yang pertama, cikgu tak bercadang kita nak buat panjang-panjang. Okey, latihan pun cikgu tak bercadang nak bagi banyak, hanya sikit sajalah. Kita baru nak panas badan kan. Dah lama cuti ni, sebab kata orang tu baru nak warm up lah hari ni. Jadi cukup setakat itu saja. Jadi cikgu ucapkan terima kasih pada yang mengikuti kelas hari ini dan juga sentiasalah jaga kesihatan kamu, duduk di rumah, stay at home, tak payah kurangkan berjalan-jalan tu semua. Kalau nak jalan juga, nak keluar rumah, ada dua benda lah yang selalu dipesan tu, sentiasa bawa ni lah. Ni yang pertama ni, mask ni, pakai mask kalau berjalan keluar rumah, pakai mask. Lepas tu jangan lupa ni hand sanitizer ni, sapu semua kan, biar panas sangat. Okey, jadi itu saja untuk kelas hari ini. Saya harap latihan yang saya bagi itu dapat disiapkan tepat pada masanya. Dan juga kalau ada apa-apa masalah, jangan malu, jangan segan, tanya. Kalau malu dengan saya, boleh tanya dengan kawan-kawan. Tapi kalau kamu tanya dalam grup kelas tu, kita akan berbincang. Jadi itu lebih baik lah. Okey, jadi cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita berjumpa lagi di dalam kelas yang akan datang.